nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Langkah seterusnya, Mahyadin kini wajib ambil jawatan Ketua Pembangkang daripada Hamzah Zainuddin. Sabudin Husin, 26 November. Bagi sesiapa yang pernah berjumpa dengan Mahyadin Mat Yassin, mereka pasti sedar topik pengalamannya selama lebih 40 tahun dalam politik adalah antara tajuk perbualan yang jarang tidak disentuhnya. Presiden Bersatu itu nampak amat berbangga dengan pengalaman tersebut, terutama selepas berjaya menjadi Perdana Menteri. Ini sekaligus memberi maksud bahawa banyak kejayaannya dalam dunia politik, terutamanya kelicikannya memotong di kona untuk menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020 yang lalu adalah dirangsang serta dipandu oleh pengalamannya yang sudah cukup lama itu. Setelah gagal bertahan lebih di singgasana kuasa dan kemudian gagal juga untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua selepas PRU15 lalu, Mahyadin Mat Yassin dalam sejak akhir-akhir ini berdepan satu lagi cabaran untuk cuba diketepikan daripada mengetuai parti yang sedang diterajuinya. Dalam kalangan Bersatu sendiri, ramai yang melihat beliau sudah tidak relevan lagi untuk memimpin Bersatu dan PN bagi menghadapi PRU16. Bukan saja disebabkan oleh beberapa kegagalannya kebelakangan ini, malah ditambah pula dengan kes mahkamah yang sedang dihadapinya. Selain itu, isu menantunya yang melarikan diri ke luar negara juga dan gagal dikesan sehingga kini lebih menjadikan bebannya membukit untuk terus relevan daripada mengemudi kejayaan parti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, untuk itu bukanlah satu rahsia lagi bahawa Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu dan Ketua Pembangkang di Parlimen dilihat sebagai pemimpin yang layak untuk menggantikan Mahyadin Mat Yassin. Mahyadin sendiri dilihat sedar hakikat itu di mana beberapa hari sebelum Perhimpunan Agung tahunan diadakan oleh Bersatu, beliau sendiri membayangkan kesediaan untuk berundur. Cuma mahukan proses peralihan harus dilakukan dengan lancar. Dalam ucapan perasmian Perhimpunan Tahun bagi parti pada Jumaat lalu, Mahyadin akhirnya membuat pengumuman tidak akan lagi pula mempertahankan lagi jawatannya. Ramai yang melihat pengumuman itu dibuatnya kerana sedar beliau sedang berada di laluan yang sempit untuk marah ke hadapan. Terbukti akhirnya pengumuman itu hanyalah taktik dan strategi untuk memancing hati perwakilan. Sudah tentu disertai gerakan yang susun secara diam-diam melalui ucapan perwakilan, mesyuarat khas secara tergempar, dan seterusnya keputusan Perhimpunan Agung yang membuat ketetapan menolak keinginan Mahyadin untuk berundur itu. Sebagaimana diduga, Mahyadin sudahnya akur untuk tidak berundur. Sebaliknya setuju mempertahankan lagi jawatannya pada pemilihan parti tahun depan. Terbukti di sini pengalaman selama lebih 40 tahun dalam politik memberi satu lagi kejayaan buat Mahyadin. Mahyadin akhirnya berjaya melakukan pusingan di laluan yang sempit untuk kekal lagi menerajui Bersatu dan PN serta sudah tentu akan dinamakan sekali lagi sebagai calon untuk Perdana Menteri pada PRU tahun 2027 akan datang. Dalam hal ini, apa yang Mahyadin perlu lakukan seterusnya? Bersama kejayaan kekal lagi memimpin parti dan menyingkirkan ancaman Hamzah Zainuddin daripada mencabarnya, Mahyadin kini tiada pilihan lain jika ingin terus dilihat lebih berwibawa memimpin PN mendepani PRU16, melainkan dengan turut sama memegang jawatan Ketua Pembangkang di Parlimen.
Mahyadin perlu mengambil jawatan tersebut daripada Hamzah Zainuddin tanpa kompromi dan tanpa ada perasaan kesian sedikit pun. Beliau dalam hal ini harus sedar bahawa cabaran di depannya adalah amat besar. Selain memenangi Piala 16, adalah juga untuk membebaskan diri dan menantunya daripada cengkaman kes mahkamah yang sedang dihadapinya. Lihat bagaimana Anwar Ibrahim berjaya memperolehi pengampunan dan Zahid Hamidi memperoleh DNA. Semuanya adalah melalui kuasa politik dan kerajaan. Kejayaan berada sebagai sebahagian daripada kerajaan. Maka untuk Piala 16 akan datang, Mahyadin harus merangkum semua kekuatan yang ada di sekelilingnya untuk memperoleh kuasa dan matlamat membebaskan diri. Hanya dengan menambah jawatan ketua pembangkang dalam koleksi dirinya saja dapat dilihat mampu memberi lebih kekuatan ke arah matlamat itu. Lagipun, dengan terus membiarkan jawatan ketua pembangkang dipegang Hamzah Zainuddin, hodohnya PN di mata rakyat ialah gabungan itu seolah-olah ada dua nahkoda dalam kapal yang sama. Bagi tujuan melicinkan lagi Bersatu dan PN serta memudahkan Mahyadin untuk mengambil alih jawatan ketua pembangkang, beliau juga tiada pilihan lain selain perlu untuk melucutkan Hamzah Zainuddin daripada terus memegang jawatan Setiausaha Agung Bersatu dan Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Kedua jawatan itu lebih wajar untuk Mahyadin serahkan kepada Azmin Ali yang diketahui lebih tersusun, lebih kemas dan lebih teliti dalam gerak kerja politiknya selama ini, malah sejak bersama dengan PKR lagi. Dalam fasa menuju Piala 16, Hamzah barangkali cukup sekadar diberi jawatan Bendahari Agung saja. Itu pun jika Mahyadin masih ada sedikit simpati dan kesian kepadanya. Ditulis oleh Sahabudin Husin, 26 November 2023. Diterbitkan di sahabudin.com.net, ditulis oleh Sahabudin Husin. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat. Bagaimana di channel ini? Bersatu menuju krisis kepimpinan usai perhimpunan. 26 November 2023. Daripada freemalaysiatoday.com. Adakah Bersatu akhirnya akan berpecah belah? Adakah Bersatu akan melihat Muhyiddin Yassin terpaksa meletak jawatan? Adakah selepas ini Muhyiddin Yassin tiba-tiba saja ada persengketaan, kesalahfahaman, tidak bengam dengan Hamzah Zainuddin? Kita tidak tahu. Tapi Bersatu menuju krisis kepimpinan usai perhimpunan. Itu tajuk daripada Free Malaysia Today 26 November. Sumber berkata, tindakan Muhyiddin Yassin yang menarik balik keputusan untuk mempertahankan jawatan presiden boleh membawa kepada keretakan dalam MPT Bersatu. Bersatu dilihat menuju ke arah krisis. Krisis apa? Krisis kepimpinan. Dengan persoalan siapa bakal memimpin parti itu akan datang. Ini berlaku selepas Perhimpunan Agung Tahunan atau PAT Bersatu 2023 yang telah dilaksanakan selama 3 hari yang telah berakhir semalam tanpa rancangan jelas siapa bakal memegang jawatan tertinggi bagi parti tersebut. Sumber berkata, tindakan Mahyadin Yassin itu yang telah menarik balik keputusan untuk yang tidak mempertahankan jawatan presiden boleh membawa kepada keretakan di dalam Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Katanya, pusingan Muhyiddin itu pasti akan menimbulkan ketidakpuashatian dalam kem tertentu. Jangan pula ada kem-kem pula sekarang. Jangan pula tiba-tiba banyak kem lagi. Tiba-tiba banyak kem, itu puncak masalah tu. Pemimpin Bersatu sedia untuk Muhyiddin berundur sebagai presiden. Nama yang disebut-sebut sebagai pengganti yang kemungkinan besar pastinya Setiausaha Agung, yaitu Hamzah Zainuddin. Dan ramai bersetuju dengan pilihan itu katanya. Muhyiddin sebelum ini mengakui
dan sedar wujud gesaan agar beliau agar berlaku perubahan dalam kepimpinan termasuk oleh ahli MPT Edin Sazli Syed yang berkata parti itu mempunyai kelompangan atau kelemahan yang perlu diisi supaya lebih mantap membantu Perikatan Nasional. Pada Jumaat lalu, Muhyiddin mengumumkan beliau tidak akan mempertahankan jawatan presiden pada pemilihan parti tahun depan. Katanya keputusan itu dibuat untuk memberi ruang kepada pimpinan pelapis Bersatu mengambil alih kepimpinan parti. Namun beberapa pemimpin Bersatu enggan menerima keputusan itu. Ketua pemudanya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, beliau akan mengusulkan supaya Muhyiddin kekal menerajui Bersatu pada pemilihan seterusnya. Manakala timbalan Presiden Ahmad Faisal Azumu pula mengakui terkejut dengan pengumuman itu. Melihat makum balas secara tiba-tiba daripada semua perwakilan yang berdiri menolak. Bagaimanapun semalam, Muhyiddin mengubah keputusannya dan berkata beliau akan mempertahankan jawatan presiden untuk sepenggal lagi. Muhyiddin dalam ucapannya pada sesi penggulungan PAT tersebut memaklumkan beliau diyakinkan oleh istrinya Nuraini Abdul Rahman untuk tidak mengecewakan ahli yang kelihatan memerlukannya. Bersatu mencatat keputusan pilihan raya terbaik pada PR15 tahun lalu apabila memenangi 31 kerusi parlimen. Bagaimanapun dengan kedudukan kepimpinan yang belum diselesaikan, prospek parti untuk mengukuhkan kejayaan itu diragui. Dan tadi Suara Rakyat, bagaimana di channel ini? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.